Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ceria semua. Alhamdulillah. Apa kabar? Agak sekian lama ya kita tidak ke udara memandangkan atas faktor-faktor tugasan. Alhamdulillah pada malam ini kita ada satu live yang sangat mustahak, iaitu misi umat Islam untuk memahami Al-Quran. Satu misi yang sangat penting dikiranya dalam keadaan umat tengah sakit sekarang ni. Maka kita melancarkan satu misi 23 juta umat Islam tahu makna Al-Quran. Dan bila tahu makna Al-Quran, insya-Allah taala makna sembahyang, solat kita tahu, dan apabila kita telah mengetahui makna-makna ataupun sedikit makna-makna dalam bahasa Arab, maka apabila kita membaca hadis ataupun kita baca surah, maka kita akan lebih faham maknanya, insya-Allah. Dan atas sebab itulah, maka bagi menyahut pelbagai cabaran-cabaran yang telah melanda umat Islam hari ini, umat tengah sakit, umat tengah nazak, umat tengah dilanda oleh pelbagai cabaran yang mendatang, umat sedang dilanda hutang yang banyak, umat pula hari ini tidak ada yang tidak tahu ke mana arah tuju mereka, maka adalah kita kira adalah menjadi masa yang sangat mustahak dan sangat penting untuk kita sama-sama memahami makna di dalam Al-Quran, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu saya persilakan dua personality utama kita pada hari ini. Yang pertama, kita persilakan Tok Ki, Ketua Aktivis Merangkap Pengerusi PPIM. Tok Ki, apa khabar? Ada kah? Ada. Masya-Allah, alhamdulillah Tok Ki. Sihat Tok Ki? Sihat. Sihat ke sihat? Sihat. Itu dia. Dia silat, sihat tak apa. Jangan sihat. Kalau sihat ada masalah gitu. Okey, dan kita jemput bersama-sama live kita pada malam ini, iaitu saudara Fakrul Razi Nongcik, Business Development Director Think Quran. Silakan. Tu dia. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, cikgu. Baik, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, Toki. Sihat dah, cikgu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Macam biasa. Figura hebat dalam orang kata apa arena di Malaysia ni, insya-Allah. Alhamdulillah, ni atas kerja keras Tok Ki lah tu, insya-Allah. Dan pada malam ini, tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cikgu menyeru pada anda semua untuk live ya, untuk bersama-sama like dan share dan tulis nama rakan-rakan kita dalam ruang komen agar kita dapat juga add atau trigger notifikasi kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita agar sama-sama menyertai live pada malam ini yang sangat mustahak. Kita ada satu formula yang cikgu kira sangat hebat, sangat best ya, sangat best, yang mana kita boleh memahami makna Al-Quran itu dalam keadaan kehidupan seharian kita, ke mana saja kita berada, walau kita berada dalam negara, di luar negara, atau kita berada dalam situasi manapun, asalkan kita bawa kita punya smartphone kita, maka insya-Allah kita boleh terus menelusuri pelajaran dan pendidikan yang insya-Allah akan diperkenalkan pada anda sekalian, insya-Allah. Dan untuk itu adalah menjadi tugas tanggungjawab kita untuk share dan like view pada malam ini ya. Silakan share, silakan like, dan insya-Allah kalau siapa-siapa yang bertuah tu kod Tok Ki nak hadiahkan satu referral kepada mereka yang dynamic, yang like dan share paling banyak sekali, boleh tu. Jadi itu kita boleh bincang dengan saudara Fakrul Razi bagaimana malam ini kita bukan saja menyertainya, maka kita juga mengambil bahagian dalam keadaan kita mengikuti majlis ilmu pada malam ini. Di TikTok kita kena tap screen bagi banyak supaya love tu banyak. Ingat bila kita tap like, kita tag share. Bila kita klik share, kita share lah dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita, dapatkan link dan share banyak-banyak live pada malam ini agar kita boleh tingkatkan engagement kita. Dan insya-Allah kita juga ada satu solusi untuk anda. Bukan saja kita faham Quran,
kita juga ada satu solusi bagaimana dengan memahami Al-Quran ini juga boleh membantu kita untuk mencapai pendapatan isi rumah, meningkat pendapatan isi rumah agar kita dapat keluar daripada permasalahan ekonomi yang kronik yang makin melanda kita pada tahun ni. Tok Ki, cikgu nak tanya Tok Ki lah, terutama berkenaan dengan umat kita sekarang ni berada dalam keadaan sangat sakit dan bagaimana Quran ni kita harap dapat menjadi solusi kepada kesakitan yang umat sedang alami sekarang ni. Silakan Tok Ki. Okay, Assalamualaikum semua. Tok Ki nak share sikit lah, ya, daripada pengalaman kita hampir 30 tahun dengan PPRM. Kita melihat banyak perkara telah berlaku. Banyak perkara yang terjadi kepada umat Islam, orang Melayu, yang kita tengok kadang-kadang amat menyedihkan. Keadaan amat teruk dan keadaan mungkin boleh ditakrifkan sebagai kira dihina lah. Dihina, dicerca, dibunuh, di macam-macam. Umat Islam macam-macam. Ya, daripada keadaan yang kuat. Satu masa dulu, saudara Fakhur Razi, satu masa dulu, pernah dengar tak peperangan Mu'tah? Benar? Okey. Peperangan Mu'tah tu dia fakta dia yang penting yang Tok Ki rasa kita semua orang Islam perlu share adalah kerana bilangan musuh yang begitu ramai, iaitu tentera Rom yang begitu kuat, seramai 200,000 orang telah dikalahkan oleh tentera Islam seramai 3,000 orang yang akhirnya syahidnya dalam 13 orang sahaja tentera Islam dan lebih 3,000 tentera Rom mati. Okey. Macam mana orang Islam yang bilangannya sedikit baru masa tu berdepan dengan tentera Rom yang begitu kuat yang telah membunuh macam duta kita lah yang kita marah. Kita boleh marah, kita boleh buat sesuatu. Ada satu masa itu seorang ummah telah diganggu sehingga tudung dia sampai terjatuh, yang mana tentera Islam ketika itu boleh marah dengan apa yang dilakukan oleh orang bukan Islam dan menyerang mereka sebagai tanda bantahan. Hari ini baru ni kawan kita, sebenarnya ramai kawan-kawan kita di luar negara, yang contohnya daripada India baru ni, yang dia memberitahu bahawa begitu ramai umat Islam telah didera, denda, dibunuh, di macam-macam lah oleh kumpulan-kumpulan ekstremis tertentu yang buat suka-suka hati je. Mungkin pasal orang Islam lemah, mungkin pasal orang Islam tak ramai, tapi kalau nak ikut ramai, masa yang tak ramai itu pun kita okey. Hari ini di India kita ada lebih kurang 300 juta berbanding dengan 1 bilion. Maknanya tak adalah banyak mana beza banding dengan 1/60 masa peperangan Mu'tah dulu, ya. Tok Ki hendak mengaitkan cerita ini adalah kerana kita nak bawa balik kesedaran kepada kalangan kita, ramai terutama anak-anak muda kita. Kerana kalau kita tengok betul-betul lah dulu di padang pasir yang tidak ada apa benda, yang umat Islam tidak ada apa-apa, tapi setelah mereka mengambil Islam, keadaan berubah dan mereka berbuat sebaik mungkin untuk mengembalikan hak dan maruah, dan mereka berjaya selama lebih 800 tahun, ya, menguasai dunia lah. Jadi yang Tok Ki nak share ini adalah simple fahaman yang Tok Ki rasa lah kita tidak ada pilihan. Kalau kita hendak mengembalikan hak dan maruah kita, kita kena dengan Islam. Kita perlu dekat dengan Islam dan fahami Islam. Ini yang Tok nak share ni. Ini kita lihat kita menghadapi cabaran pasal mungkin perancangan musuh ataupun kelemahan kita sendiri yang untuk begitu lama kita mungkin anak-anak kita kadang-kadang ada yang hafal tapi tak faham.
ini satu keadaan yang cukup merungsingkan kita. Maknanya kita baca apa yang kita tidak faham. Memang pahala baca satu ayat pun ada, tapi kalau faham dan boleh melakukan yang terbaik untuk kita kalau kita faham dan kita sendiri menghayati. Dan Tok Ki nak cakap tadi, tidak ada pilihan. Saya tak nampak ada formula lain untuk Islam, untuk orang Melayu bangkit, kecuali balik kepada Islam di mana Quran dan hadis menjadi rujukan yang utama. Jadi kalau kita faham atau tidak, maknanya kita kadang-kadang mungkin bersalahlah juga. Memang perlu baca ayat Quran semua sekali, tapi bersalahnya kerana kita tidak faham. Kalau kita faham, maknanya mungkin lebih banyak lagi yang kita dapat manfaat. Jadi Tok Ki nak share lah di sini ya. Tok Ki ingin mengucapkan tahniah lah kepada Think Quran punya grup ini kerana berusaha berbuat sesuatu bagi memberi kefahaman kepada orang Islam, orang Melayu yang hafal Al-Quran dan yang boleh macam-macam tapi ayat pun tak faham, yang mana pun kebanyakannya di hidung kita sendiri pun begitulah berlakunya. Jadi apa yang kita harapkan, kalau kita mungkin kurang faham, tapi of course mukjizat Al-Quran tu jangan ceritalah. Tapi cuba bayangkan kalau kita sendiri faham, cikgu, kita sendiri faham, kita pegang pada akidah, maka insya-Allah kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa daripada kefahaman. Pasal dalam Islam ni cikgu, yang paling penting saya dimaklumkanlah adalah akidah kita. Akidah yes, tapi faham tidak ada masalah dah. Jadi maknanya dia nak kena balik kepada kefahaman. Contohnya kalau dalam Quran kata ya, ataupun dalam hadis bercerita dengan jelas kelebihan dan mukjizat Al-Quran, kita pun tak faham. Kita dengar-dengar, tapi kadang-kadang kita tak faham. Contohnya, cikgu, kalau semayang sunat sebelum subuh itu, pahala dia besar mana? Lebih baik dunia dan segala isinya. Okey. Berapa orang yang faham? Dan berapa orang yang yakin pun? Ataupun langsung tak faham? Faham kalau terlepas tu macam tak ada perasaan je tu. Tak buat pun tak apa. Jadi ini yang masalah. Maknanya kita kena balik kepada kefahaman yang akan menyentuh jiwa kita. Keyakinan kita kena 100%. Contohnya kita bagi derma. Kalau bagi 1 dapat 7 jadi 100, 700. Berapa orang yang percaya? Kadang-kadang kita lebih suka kalau tong derma itu lalu depan kita, kita senyum pasal nak bagi sedekah dengan senyum. Yang mana patutnya kita berebut nak bagi sedekah kerana kita yakin kita dapat 700 kali ganda. Jadi kalau kita tak percaya, maka sukar kita hendak menyerah kepada Allah 100% ni atas keyakinan kita. Jadi ini yang kita kena bangkitkan kembali. Jadi apa yang dibuat oleh Think Quran, Tok Ki rasa patut disambut oleh semua. Pasal Tok Ki nampak ada formula yang boleh dapat a few things. Mungkin dapat pahala, dah tentu kita nak pahala, tapi kita pun perlu mencari rezeki. Kita juga perlu ada pendapatan. Dan kalau nak kira betul-betul, mungkinlah kaedah dia berbeza dan berlainan kerana ia melibatkan keadaan yang berbeza, yang macam mana orang yang buat kerja ini pun dapat manfaat daripada segi keuangan yang perlu dikongsi kerana ia ada sistem. Kalau nak buat duit, nak kena ada modal, nak kena ada benda, belum tentu lagi. Ini Alhamdulillah, maknanya kita menyebarkan formula ini dan kita juga dapat pahala. Ya, maknanya tak tahulah, mungkin pada cikgu pahala mungkin kurang tapi dapat juga. Jadi kita nak dua-dua sebenarnya ya. Jadi kita perlu bersungguh. Maknanya setiap orang daripada kita harus bertanggungjawab berbuat sesuatu. Sebenarnya Tok Ki pun bising banyak kali dan ni pasal Tok Ki rasa agak lembab sambutannya, itu mungkin koordinasi ke ada masalah macam mana. Tapi apa pun kita perlu sedar, kita kena ambil kesempatan. Pasal Tok Ki cukup apa ni kata orang, mengharapkan dapat
belajar bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab tak tahu, ya Allah susahnya macam mana nak belajar macam ni. Tapi ya, dengan adanya ting Quran ni cikgu esok boleh bercakap Arab, mana tahu menantu orang Arab ataupun tambah seorang orang Arab. Kalau beranilah. Atau Fakrozi sendiri ke, boleh cuba. Kurang-kurangnya mungkin pahala masjid mendapat, bina masjid. Jadi jadi bos tu pun cakap macam tu. Pada Datuk cakap macam tu juga, biar dia pun berani sikit. Kot dia tak berani. Pasal dia dah faham. Jadi ini okey. Ini kena laksanakan. Okey cikgu? Okey, baik. Baik, tuan-tuan hadirin-hadirat sekalian, terima kasih kerana menyaksikan live kita pada hari ini. Jangan lupa boleh share, dan jangan lupa juga sekarang ni kita dah buka untuk anda komen. Seandainya anda memiliki apa-apa soalan, cikgu boleh kumpulkan soalan itu. Siapa beri soalan dulu, soalan dia yang terbaik dulu, cikgu akan baca dulu insya-Allah. Dan insya-Allah kita ada pihak urus setia kita yang menjaga live kita pada malam ini, dan akan membantu kita untuk cikgu akan menaikkan soalan-soalan anda ke atas insya-Allah. Dan seterusnya, soalan yang cikgu nak tanya, bila cikgu tengok apps ni, cikgu pun dah guna agak sekian lama bersama dengan keluarga, dan cikgu melihat canggih sekali app ni. Dan cikgu nak tanya background latar belakang tim Quran ni bagaimana tiba-tiba orang kata Allah Ta'ala bagi ilham ke, datang di mana-mana ke, pergi Mekah ke, ataupun bangun-bangun pagi tu terantuk dinding ke, tiba-tiba terfikir untuk mengadakan satu aplikasi yang canggih begini. Silakan Encik Fakrozi. Okey, alhamdulillah. First kali terima kasih banyak PPIM, kepada Toki, kepada Cikgu Izham. So alhamdulillah, dan kepada sidang penonton semualah. So saya kenalkan diri saya dulu, nama saya Fakrozi bin Haji Rongsi, Business Development Director dalam projek Ting Quran ya. So alhamdulillah. So sebenarnya untuk menjawab soalan cikgu tu, sebenarnya idea tercetusnya Ting Quran ni disebabkan orang kata apa, kesedaran diri sendiri. Founder kan, founder Datuk Abdul Razif sendiri yang orang kata apa, sedar bahawasanya orang Islam hari ni dia lemah bukan sebabkan apa, dia lemah sebabkan jauh daripada Quran. Jauh daripada Quran. So bila Datuk Razif perhalusi satu persatu kan, sebab selama ni kalau kita tengok orang Islam ni dia ada satu stigma, nak faham Quran ni susah. Betul tak cikgu? Kan? Kalau sebut Quran je, tak apalah. Dia pegang kata-kata yang dulu ni kata Tok kita tadi ni. Dia pegang kata-kata dulu, tak apalah, baca pun dapat pahala. Dia pegang benda tu je. Disebabkan berketurunan kan, daripada awal sampai sekarang kan, semua pegang, tak apalah, baca pun dapat pahala. Kalau nak kategori Quran ni, niat pun dapat pahala. Tapi kanlah sekadar pahala kita dengan Quran ni kan, pahala kita sekadar dengan Quran ni, pahala kita sekadar niat, sekadar baca. So bila macam niat nak buat bina masjid, niat je. Macam niat nak bina masjid. Okey. So bila Datuk Aziz sedar benda ni, dan kami perhalusi sebenarnya maksud Iqra' tu sebenarnya. So kalau sidang penonton semua, Toki dan Cikgu Izham sebenarnya perkara, kalau kita teliti maksud Iqra' tu sebenarnya, bacalah tu kan. Kalau kita pergi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, kalau kita tengok dalam bahasa kamus kan, Iqra' ni adalah dengan menyebut satu persatu perkataan yang kita sebut dan memahami satu persatu. Iqra' ni adalah baca. So definisi baca sebenarnya adalah dengan cara kita menyebut satu persatu perkataan yang kita baca dan memahami setiap satu persatu perkataan yang kita baca. Makna kata ada dua elemen dekat sini, sebut dan faham, baru dikategorikan sebagai baca. So bagaimana selama ni kita boleh kata diri kita ni baca, sedangkan untuk dikategorikan sebagai baca tu sendiri tak cukup. So bila saya tengok benda ni, saya kata ya Allah, selama ni apa yang aku buat kan, saya buat kan. Selama ni saya just baca, saya kata apa, bukan baca. Dia kata menyebut. Dia umpama kalau kita dengar lagu Metallica ke Toki kan, lagu Scorpion ke, lagu orang putih lah kan, ataupun kita tengok cerita Bollywood kan, cerita Tamil tapi tak ada subtitle. Dia mana kata kita tak akan dapat dia punya full benefit dia.
Atas kesedaran itulah Dato' Razin dia jalankan satu kajian. Dia jalankan satu kajian yang mana kita kumpulkan pakar-pakar IT bersama dengan pakar-pakar dari segi pakar bahasa Arab apa semua ni, mencari satu solusi macam mana orang Islam ni dalam masa 6 bulan setengah boleh memahami Al-Quran. Dia punya kosakata dia. Sebab bahasa Al-Quran ni adalah bahasa orang Islam. Maknanya kata kalau kita nak berkomunikasi, kita kena faham Quran ni. Dan kalau kita tengok Tok Ki, kalau kita pergi di kedai-kedai mamak kan, kita tengok kan orang India ataupun kata kita berbicara dengan orang-orang daripada Bangladesh kan. Dia datang daripada negara dia, datang ke Malaysia, bagi masa 3 bulan je. Kalau kita tanya dia, bayar, you boleh ceritakan you punya nenek punya kisah. Dia boleh cerita kisah nenek dia, atuk dia, anak dia, jiran dia dalam fasih. Kan? Tanpa dia tahu pun. Itu kata majmuk ke, kata ganti diri ke, apa ke, makna kata dia boleh bertutur, makna kata dia boleh sebut benda tu. Sebab tu bila kita bina Think Quran dia Tok Ki, kita ketepikan soal grammar ni. Kita mengajarkan dulu soal kosakata tu dulu. Inilah uniknya Think Quran ni Tok Ki. Think Quran ni kita bawa balik cara belajar bahasa. Sebab kalau kita tengok step untuk kita belajar bahasa apa pun dalam muka bumi ni, dalam dunia ni, kita belajar bahasa Melayu ke, kita belajar bahasa Inggeris ke, kita belajar bahasa apa pun, kita akan belajar vocab dulu, kosakata dulu. Saya ambil contoh bahasa Inggeris. Kan? Kita kalau kecil-kecil, saya akan belajar eat, walk, sleep, drink. Itu yang akan saya belajar dulu. Kan? So today I drink water. Contoh kan? Hari ni saya minum air, contoh. So bila saya masuk sekolah, barulah saya belajar berkaitan dengan past tense, grammar, apa benda semua kan. So makna kata kat sini. Tapi dia berbeza dengan kaedah belajar bahasa Al-Quran yang selama ni kita belajar grammar dulu. Itulah yang menyebabkan orang kata apa, satu kejayaan lah. Saya boleh katakan satu kejayaan penjajah ni. Kalau datang kat Malaysia, dia datang menjajah Nusantara ni. Antara kejayaan terbesar dia adalah menyukarkan orang Islam di Nusantara ni, next generation, untuk belajar bahasa Al-Quran. Dia tukar terus silibus, cara nak belajar bahasa Quran ni. Kalau nak belajar bahasa Quran, kena belajar grammar. Sebab tu bila kita tengok, bahasa satu-satunya bahasa dekat dalam muka bumi ni, bahasa ni, yang kalau kita nak belajar, bahasa Quran sahajalah yang kita kalau nak belajar, kita belajar grammar dulu. Tak boleh belajar vocab dulu. So benda tu dia datang satu pelik. Sebab tu bila kajian dibuat, kita jumpa satu fakta yang selama ni disembunyikan. Inilah dia. So saya ada sediakan slide sebenarnya Tok Ki untuk sidang penonton. Cuma benda tu kejap lagi saya akan present lah. Saya akan presentkan slide supaya sidang penonton boleh dapat idea. Sebenarnya Think Quran ni adalah satu jalan pintas. Kalau orang tanya saya, Think Quran tu apa? Think Quran tu ada jalan pintas untuk orang Islam memahami Al-Quran dalam masa 6 bulan setengah. Ni dahsyat dia Tok Ki, Think Quran ni. Sebab tu bila kerjasama dilakukan bersama dengan PPIM ni, memang misi company adalah 100 juta orang Islam faham Quran. Tapi spesifik malam ni kita nak fokus untuk rakyat Malaysia sendiri. Sebab PPIM dia selari dengan PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. So bayangkan Tok Ki, kalau 23 juta orang Islam dekat Malaysia ni, kita boleh faham 80% Al-Quran. Masya Allah. Macam mana kekuatan? Kita balik kepada point Tok Ki tadi. Dalam kekuatan kita, orang Islam dulu-dulu ni, kenapa mereka kuat? Orang Islam ni pernah tawan 2/3 dunia Tok Ki. Betul tak Tok Ki? Mana kata kita kuat. Tapi lemahnya orang Islam hari ni sebab apa? Jauh daripada Quran. Baca Quran tapi tak faham. Saya suka analogi daripada guru saya. Dia ambil analogi 2 bekas air. Satu bekas air yang kosong, satu bekas air yang penuh Tok Ki. So nak pindahkan air daripada bekas yang penuh kepada bekas yang kosong tadi, perbuatan tu menggunakan tapis. Itulah dia. Kalau orang baca Quran tapi tak faham, umpama dia tengah cedok air dalam bekas yang penuh tu, gunakan tapis nak pindahkan ke dalam bekas yang kosong. Mana kata mustahil lah bekas tu nak penuh, betul tak? Lepas tu saya kata,
kenapa selama ni kita baca Quran tapi tak berbekas? Satu jawapannya, tak faham. Kan? So, hari ni dah wujud dah teknologi yang kita panggil nama dia Think Quran. So, inilah kerjasama yang kita jalankan bersama dengan PPIM untuk kita sebarkan ke seluruh Malaysia dan seterusnya ke seluruh dunia. Mungkin admin boleh pinkan orang kata apa, link untuk para penonton kita ni, link daripada PPIM untuk cuba produk Think Quran ni. So kejap lagi kita akan presentkan slide dia lah. Untuk kat situ dah ada pin dah. Untuk yang baru melihat, baru pertama kali mendengar berkaitan dengan Think Quran ni, kan, boleh klik link tu. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh pergi dekat ruangan, pergi dekat nombor yang tertera kat situ. So saya kembali kepada Cikgu Ilham. Baik, bagi sidang penonton sekalian, anda boleh share dan like ya. Anda boleh klik dekat link tu yang mana anda akan dapat menggunakan aplikasi ini dengan secara percuma dulu ya. Boleh test ya, boleh tengok bagaimana bestnya aplikasi ini. Tok Ki, saya terkesan dengan juga ada satu perkataan Tok Ki sebut tadi, macam mana orang nak apa, hormat pada kita, gerunkan musuh. Sejauh mana kita nak gerunkan musuh dalam keadaan kita pun tak faham, ataupun ada dua Tok Ki, sama ada kita faham ataupun kita buat tak faham. Silakan Tok Ki. Yalah, Tok Ki nak cakap pun takut jugalah pasal benda ni ialah mukjizat Al-Quran tu dah tentu memang ada. Ya, tapi kita sendiri cuba kita bayangkan, kita baca, kita tak faham bahasa Perancis, kita baca teks saja. Apa jadi dengan kita? Kita baca teks ni nak tengok arah tuju. Kita nak pergi ke mana-mana, nak tengok jalan ni, jalan pun tak tahu nak lalu ke mana pasal kita tak faham. Dan kita boleh sabar, tak faham pun okey je. Jadi ini yang kita perlu lakukan. Maknanya Tok Ki melihat ini adalah satu kaedah untuk kita memahami, untuk kita memberi kekuatan, mengisi jiwa kita dengan kekuatan yang akan memberi kita keyakinan. Pasal kalau kita yakin, itu yang paling penting. Bila yakin ni kita serah pada Allah je, tak ada benda. Jangan risau pasal itu. Setelah kita yakin, tapi yakin pun tidak ni. Pak, nak yakin macam mana faham pun tidak. Jadi kita kena buat sesuatu. Saya rasa kita boleh, seorang daripada kita yang tahu cerita Think Quran ni, kenalah bekerja kuat. Macam brother Fakrul Razi kita, dia dalam ini, dia dah tentu dia berusaha. Tapi kalau dia seorang je, ialah boleh juga. Tapi kalau ramai daripada kita ambil setiap orang double. Yang faham, kena explore. Supaya kita boleh gunakan kaedah ini untuk memperkasakan diri kita. Pasal orang berilmu ini, dia perkasa. Dia faham. Ni faham pun tidak ni. Soalnya kita pun nak agak bertahun-tahun, kita tak faham tak apa. Yang kita faham ni cikgu, yang pergi ke luar negara, ke Arab, ke Syria ke, yang boleh faham bahasa Arab. Yang belajar kat sini, kalau yang bahasa Tafiz tu, pelik juga kita tanya, Tok kita tanya pasal apa, memang tak faham. Dia mengaji je. Kan kerugi namanya. Jadi, benda ini macam benda yang tak masuk akal, tapi benda berlaku. Kalau dulu kita boleh ada excuse pasal tak ada orang yang nak bantu, hari ini sudah ada. Jadi saya melihat perkara ini perlu disambut oleh semua umat Islam. Semua, kalau ada penonton seorang pun, dia kena sambut pada dua pada empat contohnya. Jadi benda ini perlu dilaksanakan. Pasal Tok Ki rasa amat kesal kita sendiri tidak faham. Just imagine kita pun tak faham apa yang kita cakap. Bukankah itu amat memalukan dan tak masuk akal? Kita tak faham yang orang cakap satu hal juga, dan kita tak faham apa benda pun kita tak faham. Jadi kesian pada kita, dan sebenarnya disebab kesian itulah Tok Ki kata kadang-kadang kita dihina, lemah ni pun memang padan dengan muka kita. Memang padan dengan muka kita dalam keadaannya amat lemah dan naif. Lepas tu kita berterusan macam tu untuk berpuluh-puluh tahun ni, cuma mana punya kaedah Tok Ki tak tahulah. Jadi kita sendiri, setiap orang daripada kita bertanggungjawab untuk
melakukan yang terbaik untuk membantu apa yang dibuat oleh tim Quran ni, alhamdulillah. Tapi kita pun kena bertanggungjawab juga, pasal dulu mungkin tak tahu. Habis hari sekarang ni dah tahu, dah tak ada alasan. Dah tidak ada alasan. Jadi kita kena buat sesuatu lah cikgu. Saya harap 6 bulan akan datang cikgu pun boleh dah cakap Arab cikgu. Mana tahu boleh dapat calon daripada Arab Saudi seorang tu. Baik. Okey, bayangkan guru-guru kita pernah bagi kita ilmu-ilmu lah. Dia suruh kita baca, kita pulun baca buat jadi tu okey, jadi. Pulun baca memang jadi. Ya. Tapi bila tanya dia apa mana orang cikgu? Dia pun tak tahu. Saya pun tak tahu, saya bagi. Cikgu dengar tak okey, saya ada satu kisah yang saya nak kongsi kan. Ni Dato' Razin nak share kan. Satu kisah berkaitan dengan tak faham kan. Di zaman dulu kala ni tu okey, kita share sikit story Dato' Razin ni bercerita dengan kami dekat Board of Leader ni. Kan? So orang kata apa? Ada zaman dulu kala ni ada kisah dia. Seorang wanita berjumpa dengan seorang putera raja. Seorang wanita berjumpa dengan seorang putera raja. Dia terserempak dengan putera raja ni kan di satu pasar. So kali pertama dia jumpa dengan putera raja ni kan. Dia dah rasa seronok dah, dia dah rasa suka dah berjumpa dengan putera raja tu. So itu hari pertama. Hari kedua dia berjumpa lagi dengan putera raja tu. Putera raja tu bagi respon dekat dia. Kan? Berlangsunglah hari ketiga, berjumpa juga dengan putera raja tu. Kan? So dan kes benda ni dia berlarutan selama 6 hari berturut-turut okey. Dan pada hari ke-6 masa berjumpa dengan putera raja tu kan, putera raja tu dia bagi dia sekeping surat. Putera raja tu dia bagi sekeping surat pada wanita ni tadi kan. So dan putera raja tu pun serahkanlah surat ni untuk wanita tu baca. Cuma dia kata jangan baca sekarang, baca balik nanti bila baca kan. So bila wanita tu balik dia baca kan, dia buka surat tu, lepas tu dia simpan balik. So bila hari ke-8 kan, hari ke-8 lepas tu dia nak jumpa balik putera raja tu. Putera raja tu tengok dia daripada jauh je. Lepas tu putera raja tu belah daripada situ, dia pergi daripada situ. Hari ke-9 dan seterusnya putera raja tu dah tak jumpa dia dah. Kan? So dia pun pelik tau. Kenapa dah tak ada jumpa dengan putera raja dia kan? So hari berganti hari, tahun berganti tahun, apa semua dia pun dah lupa dah dengan putera raja tu. Lepas tu wanita dia pun dah berkahwin. Dan berkahwin pula Toki, berkahwin dengan penagih dadah. Hidup dia struggle apa semua kan. Lepas tu dia pun dah tua. Dan masa tu dia dah ada cucu. So satu hari tu cucu dia ni masuk bilik dia, kemas bilik dia. Lepas tu terjumpa satu surat kan. Lepas tu surat tu cucu dia pun tanya, ni surat siapa nenek kan. So nenek dia pun cakap, oh dulu nenek ada jumpa dengan putera raja ni kan. Lepas tu nenek baca tak? Nenek baca tapi tak faham kan. Lepas tu nenek tu pun tanya, apa yang putera raja tu cakap? Cucu dia pun baca. Cucu dia kata, putera raja ni bagi tahu, saya nak berkahwin dengan awak. Kalau awak setuju, jumpa saya dengan memakai dress warna merah. Kalau tak setuju, pakai dress warna putih. Kan? Disebabkan dia tak faham isi kandungan surat tu, dia datang jumpa dengan putera raja tu, dengan tak sengaja dia pakai dress kala putih. Dan lepas tu cucu dia tanya, nenek jumpa dia hari ke-8 tu, nenek pakai dress kala apa? Nenek pakai dress kala putih lah, sebab kala putih ada kegemaran nenek. Kan? Patutlah putera raja tu hilang. Sebab dia kata kalau tak nak pakai baju warna putih, kalau nak pakai baju warna merah. Disebabkan nenek tak faham, bertahun-tahun kita hidup susah. Cuba kalau nenek faham surat tu, kita dah hidup mewah dah nenek. Nampak tak? Apa yang saya nak bagi tahu dekat sini? Kan? Ibrah daripada kisah ni tadi. Disebabkan tak faham Quran bertahun-tahun lah. Kesusahan hidup ni kita alami. Kan? Ini saya kata apa, kisah ni bila Dato' Razin cerita, macam dahsyat tu. Memang dahsyat lah. Disebabkan tak faham je. So, itulah dia. Saya nak sampaikan balik. Saya menyelit je Kak Toki sebab saya nak sampaikan kisah ni. Tu kata kisah ni dia dapat tengok apa ni tuan.
Toki tengok orang kita ni, sorry to say lah ya, kadang-kadang bengong lama tak habis, bengong baru pun ada lagi tambah. Cuba bayangkan, benda yang paling penting, maknanya Quran tu perkara ataupun mukjizat paling penting, kita tak faham. Dan apa yang kita telah buat bertahun-tahun, tahfiz ni, kenapa tidak dicari jalan nak faham Al-Quran? Cuba bayangkan kenapa. Sedangkan itu adalah mukjizat. Tak faham rugilah. Betul. Jadi kita pun yang bagus ni, masyarakat kita pun dah terima. Kita pun dah terima. Betul. Tak faham tak apa. Jadi macam putera raja tu lah. Bengong tak bengong. Nenek tu rugi tu. Kalau nenek tu sambut, saya rasa nenek tu dah cucu dia tu dah ada Lamborghini dah. Okey cikgu, silakan cikgu. Saya ada slide saya kita minta saudara Fakhur Razi buat demo sikit tentang bagaimana aplikasi ini bergerak. Okey. So untuk yang nak test Think Quran ni, saya rasa tim admin dah pin dekat TikTok ada link untuk test aplikasi di Think Quran. Pastikan klik direct link daripada PPIM. Dia ada tertera nama PPIM kat situ. Boleh klik link tu. So saya akan presentkan slide saya dulu. So supaya audiens boleh faham apa sebenarnya Think Quran ni. So minta boleh tak naikkan slide ni? Sini. Okey. Okey, so ini adalah misi kita bersama dengan PPIM, iaitu misi 23 juta umat Islam di Malaysia faham Quran. So kat sini kan. So kalau kita tengok dekat sini tu, okey, cikgu, ada satu isu sebagaimana yang kita bincangkan malam ni adalah satu isu orang Islam ni seluruh dunia yang sangat-sangat membimbangkan, iaitu baca Quran tapi tak faham. Kan? So mana kata satu kesedaran kita kena bagi yang mana pentingnya untuk orang Islam difaham Quran. Sebab Allah dah bagi tahu dah pelbagai surah. Antara dia kalau kita tengok dekat sini adalah surah An-Nisa ayat ke-82. Allah bagi tahu apa? Patutkah mereka bersikap demikian? Mereka tu orang manusia Toki. Tidak mahu memikirkan mentadabbur isi Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu datang daripada bukan sisi Allah, dan percaya mereka akan dapati banyak persisihan di dalamnya. Ini antara surah yang ayat yang Allah bagi tahu, dan sebenarnya banyak lagi dalam surah Muhammad, dalam surah Al-A'raf, ayat ke 89 saya tak ingat, yang mana Allah bagi tahu apa? Manusia ni yang mana ada mata tak nak melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, tak ada telinga untuk mendengar apa semua, tak ada hati untuk memahami ayat-ayat Allah ni, mereka ni umpama haiwan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka inilah orang-orang yang rugi. Allah bagi tahu dalam surah Al-A'raf tu. Nak kata dekat sini, audiens semua, pentingnya untuk kita ni faham bahasa Quran. So kalau kita tengok kat sini Toki, numbers dia, jumlah orang Islam ni ramai. Ada 1.9 bilion orang Islam. Yang mana yang boleh memahami bahasa Arab Al-Quran ni, kalau kita tolak ni ada 400 juta je. Mungkin terdiri daripada bangsa-bangsa Arab sendiri, ataupun student, ataupun ustaz-ustaz kita, ataupun pelajar-pelajar kita yang berada di Mesir, di Jordan. So ada 400 juta je. Kalau kita tolak numbers ni, ada 1.5 bilion orang Islam yang masih lagi tak memahami ayat Quran ni. So sejauh mana cakna kita ni kepada isu ni? Kita lebih cenderung pandang isu-isu lain. Isu ni yang kita perlu selesaikan dulu. Disebabkan itulah syarikat Tim Awesome Senang Berhad wujudkan Think Quran ni untuk visi 100 juta orang Islam faham Quran. So untuk di Malaysia saja kita sasarkan 23 juta. Kan? So inilah kerjasama yang kita lakukan bersama dengan PPIM dan bersama dengan individu-individu lain yang mana kita bersama-sama bergabung. Alright. So dah tentulah audiens ataupun sidang penonton nak tahu siapa yang bangunkan teknologi ni. Inilah dia syarikat dia. Kita patut berbangga tuan-tuan dan puan-puan semua, Datuk, Datin semua yang sedang melihat, sedang menonton live ni. Kita patut berbangga sebab teknologi ajaib ini, sistem pembelajaran ajaib ini menggunakan 100% teknologi artificial intelligence dibangunkan oleh orang Islam kita sendiri. Dan lebih manis, orang Islam ni berada di Malaysia. Orang Malaysia kita sendiri. Dan syarikat Malaysia yang bangunkan ni. Yang mana syarikat ni diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dengan status MSc, Multimedia Super Corridor. Dan syarikat ni juga diiktiraf dengan persijilan ISO. Dan syarikat ni dah mendapat pengiktirafan daripada pelbagai
kata apa, award daripada banyak award. Dari segi Asia Pacific ICT Award, dari segi WISA, dan juga dia dah ada SME 100. Dan yang bestnya Tok Ki, produk ni dia dah mendapat sijil pengesahan patuh syariah daripada Dr. Zaharuddin sendiri. Makna kata dahsyat dah. So kata-kata kita tak boleh pandang sebelah mata dengan Think Quran ni. Sebab apa? Pelbagai individu ataupun kerjasama-kerjasama yang dilakukan sangat-sangat dahsyat. Okey. Ini turning point daripada Think Quran ni sebenarnya Tok Ki. Sebenarnya awal-awal kata apa, sebelum projek ini dibangunkan, syarikat menjalankan satu kajian yang mana kajian berkaitan dengan Quran. So syarikat menjumpai dalam Quran ni ada 77,429 perkataan. Ini satu fakta yang boleh diambil semua yang tengah melihat ni, ini satu numbers yang kita kena faham. Yang mana dalam Quran ni ada 77,429 perkataan, yang mana banyak perkataan dalam Quran ni adalah perkataan yang berulang. So sebenarnya untuk kita semua, untuk 23 juta orang Islam ni memahami Al-Quran, sebenarnya tak adalah susah sangat. Kita cuma perlu tahu makna 1000 perkataan sahaja. Cuma kita kena tahu perkataan apa yang 1000 tu. Di sinilah kita tengok antara contoh perkataan. Contoh kat sini adalah allazi, maksud dia yang. Fi maksud dia di. Min dari. Sama maksud dia langit. Untuk maklumat semua, 4 perkataan ni saja diulang dalam Quran sebanyak 6,679 kali. Dan ini saja merangkumi Togi 9.1% Togi. Ya Allah, banyak Togi ni tak cerita lagi. Wah, apa semua cool lagi ni Togi. So inilah satu benda, satu maklumat yang kita kena beritahu dekat semua orang, terutama sekali penduduk di Malaysia ni, termasuklah rakan-rakan jiran kita di Indonesia, di Singapura. Sebab produk ni boleh disebarkan ke seluruh dunia. Sebab Quran satu silibus saja ada. So inilah dia Tok Ki. Zaman sekarang ni tak semua duk bercerita tentang AI. Inilah dia AI pertama dalam dunia untuk belajar bahasa Al-Quran. Yang kita panggil nama dia Think Quran. So dalam Think Quran ni Tok Ki, dan sidang penonton semua yang lain, dia ada satu robot dekat tepi ni Tok Ki. Yang ni benda bukan toyol Tok Ki. Dia nama dia robot soleh. Powernya robot soleh ni, dia boleh mengajar serentak 100 juta anak murid dia. Dan dia boleh ingat prestasi setiap anak murid dia. Lemah kat mana, bagus kat mana. Makna kata robot soleh dia boleh faham, dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Orang kata apa, anak murid dia ni bila kali terakhir dia belajar, memang canggih. Sistem ni memang canggih. So inilah dia kaedah mudah belajar bahasa Al-Quran. Untuk yang nak gunakan Think Quran ni, kita tak perlu ambil masa yang panjang. Cukup 15 minit saja sehari tanpa asas dalam bahasa Arab dan pelbagai peringkat umur. So yang ni makna kata semua orang. So untuk kita bersama, kita bersahabat dengan Quran, kita spend dah 15 minit kita sehari. Inilah yang saya terbaca, saya dengar video dekat TikTok Tok Ki. Dia kata apa? Kalaulah kita ni tak ada masa dengan Quran, so kita jangan expect, kita jangan harapkan Quran ada masa untuk kita. Dahsyat tu. Tajam ayat tu Tok Ki. So makna kata kat sini, so kita kena letak effort kat sini. Alright. So ini maksud saya tadi. Kalau kita tengok dekat sini, kita akan faham di manakah Think Quran. So yang saya paparkan dekat screen ni, dekat slide ni adalah 7 langkah untuk kita menguasai Al-Quran. Mungkin dia berterabur sikit font dia apa semua. So step yang pertama, step yang kedua iaitu 1 dan 2 tu adalah kita belajar huruf dan kita belajar membaca makhraj, tajwid. Ini memang daripada kecil dah dididik dah Tok Ki. Dah dididik dah. Kita belajar mim mati, nun mati, idgham ma'al guna, idgham bila guna, iqlab, semacam-macam lah. Semua kita belajar. So masa kecil-kecil saya belajar dengan ustaz saya. Bila ustaz saya ajar nun mati je, ramai-ramai kawan-kawan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kata kan? So mana kata kita belajar benda-benda tu. Cuma selama ni berulanglah perkara yang sama. Sebab dimasukkan dalam akal fikiran kita, nak memahami Al-Quran ni susah. So inilah dia Think Quran yang mana kita letakkan missing step, iaitu kita belajar kosakata dekat step yang ketiga. Ini ada 1000 perkataan. Dan untuk maklumat semua,
dalam Tim Quran kita bukan sahaja boleh belajar kosakata. Kita juga boleh belajar nahu di situ. Ni dah saya kata. Dalam 1000 perkataan tu dia bukan sahaja kosakata, tapi ada nahu dekat situ. Ni yang dahsyatnya Tim Quran. So bila kita dah selesai belajar dengan Tim Quran, so untuk kita belajar terjemahan, tafsir, tadabbur, dia akan jadi satu proses yang sangat-sangat mudah. Alright. So ini adalah paparan hadapan yang mana kita akan buat demo lah. Kejap lagi kita akan buat demo. Macam mana nak belajar menggunakan Tim Quran, saya akan tunjukkan kejap lagi. Alright. So, dan apa kelebihan Tim Quran? Inilah yang Tok Ki bagi tu tadi. Alami keajaiban terbesar diri anda bila anda memahami Al-Quran. Untuk kita jadi the best example untuk keluarga kita, masyarakat kita, kan? Untuk kita show kita ni hamba Tuhan yang orang kata apa, taat. So maknanya kita kena faham Quran. So kita akan lebih rasa cinta yang lebih mendalam terhadap Quran. Solat yang lebih khusyuk, menjadi contoh yang terbaik pada ahli keluarga. Semua kebaikan-kebaikan ni dia akan datang. Rezeki yang murah. Kan? Ini saya kata satu magnet. Quran ni adalah satu magnet. Kenapa selama ni kita rasa hidup rasa macam susah, apa semua ni? Kembalilah kepada Quran. Fahamlah Quran. Kan? So ini jawapan dia. So malam ni saya nak buat test. Kita nak belajar bersama-sama untuk yang mana pertama kali nak mengenali Tim Quran ni. Saya akan buat demo untuk 8 perkataan yang mana impact daripada 8 perkataan ni, kan? So kita akan dapat tahulah apa maksud dia. Saya pertama kali saya jumpa Tim Quran ni, saya pun memang rasa macam wow, memang sangat-sangat dahsyat. Alright. So admin boleh turunkan slide ni. Saya nak buka, saya nak share saya punya screen kejap. Sekejap insyaAllah. Sekejap. Okay. So boleh nampak tak skrin saya ni? Tak ada. Boleh nampak tak? Okay. Okay. So, ini adalah paparan hadapan dalam sistem Tim Quran. So ini adalah paparan hadapan dalam sistem Tim Quran yang mana dalam sistem Tim Quran dia dah pecahkan dah kepada beberapa modul. So kalau kita tengok kat sini dia ada berapa modul. So kalau kita hitung daripada atas sampai ke bawah dia ada lebih kurang dalam 79 modul. Yang mana setiap modul ni adalah terdiri daripada pelbagai surah. So kalau kita perasan 4 modul yang pertama ni bila kita complete, kita akan complete 20.76% daripada Quran. Dan kalau kita tengok kita settle lagi 4, kita akan complete 36.52%. So bila kita sampai ke bawah, kita boleh complete sampai 83%. Dan untuk makluman semua, Toki dan Cikgu Izham, dalam Quran ni, dalam Tim Quran ni kita boleh belajar 1000 perkataan yang mana kalau 1000 tu sehari kita belajar 5 perkataan saja pun, kita cuma memerlukan masa 6 bulan setengah je. Bayangkan kita konsisten untuk 6 bulan setengah, 15 minit saja sehari, kita boleh faham 80% Quran. Dahsyat kan? Ini saya kata. Okay. So malam ni kita mula. Dia ada 3 step dekat dalam Tim Quran ni. Yang pertama kita belajar. Lepas tu kita akan praktis. Lepas tu kita akan lalui sistem hafal. Alright? Okay. So kita akan mula kat sini. Kita tekan je. Sistem Tim Quran ni mudah. Budak kata anak-anak kecil boleh pakai, abang-abang boleh pakai, kakak-kakak boleh pakai, nenek-nenek, atuk-atuk semua boleh pakai. Paling senior yang pakai Tim Quran ni umur 91 tahun. Alright. So yang mana nak belajar pastikan klik link daripada PPIM dekat ruangan komen tu. Mereka ada pinkan link tu dekat TikTok ataupun dekat Facebook. Boleh klik link tu dan jom kita belajar bersama-sama. Kita malam ni kita akan buat 2 surah, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. So kita tekan dekat sini. Alright. So sistem ni dia mudah, dia one flow je. Alright, so kita tekan mula. Alright. So kita boleh pilih bahasa. So bahasa yang tersedia dekat dalam Tim Quran ni ada 3 bahasa. Dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Indonesia. So malam ni kita pilih bahasa Melayu lah, insyaAllah. Alright. So setiap modul ni dia akan ajar 5 perkataan. Untuk ingat tadi saya kata dia ada 3 peringkat, belajar, praktis dan hafal. Untuk belajar ni dia akan ada 3, setiap modul tu dia akan ajar 5 ataupun 6 perkataan. So dia akan keluar arahan dia, cuba ingat. So dia akan mention kat sini. Perkataan pertama iaitu
Qul. Kalau kita tekan dekat sini, dia boleh dengar suara tu. Okay. Qul. Qul. Maksud dia katakanlah. Kita boleh betulkan kita punya sebutan kan. Dan kita tekan je saja arahan dia seterusnya. An-nasi. Kan. Lepas tu kita teruskan. Suduri. Suduri. Kan. So, kita teruskan. Al-jinnati. Al-jinnati. Dan kita teruskan. Wa. Okey. So, ini adalah 5 perkataan dalam modul surah An-Nas yang akan diajar. Kan? Kalau orang tanya, kenapa 5 je? Sebab perkataan yang lain kita akan belajar dekat surah yang berikutnya. Sebab kita belajar perkataan yang kerap berulang dalam Quran. So dalam Quran, dalam Quran ni dia tak adalah 114 surah. Sebab tu kita pilih 1000 perkataan yang berulang tadi. Alright. So kita tekan mula. So dekat atas ni kalau perasan dia ada buffer. So bila kita complete nanti buffer dia akan bergerak. So pilih masuk perkataan yang betul. Qul. Apa maksud dia? Siapa boleh jawab dekat komen? Qul apa maksud dia? Kita buat sama-sama. Jawab dekat ruang komen. Qul maksud dia apa? Qul maksud dia apa? Katakanlah. Kan? A'udzu birabbi ni dia tak ajar lagi. Dia ajar An-Nas. An-Nas apa? An-Nas maksud dia apa? Jadi kita jawab sama-sama dekat ruangan komen tu. An-Nas apa? Manusia. Betul. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb sekalian manusia. So kita teruskan. So robot dia akan tanya balik. Robot soleh ni dia akan tanya balik. Qul maksud dia apa? Dia akan beri kita berbagai pilihan. Qul maksud dia apa? Katakanlah. Kita jom. Yang mana tengah tengok live ni bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Toki dan Cikgu Izham dan rakan-rakan lain. Jom kita belajar sama-sama. Bermula daripada malam ni, kita niat dalam hati kita sehari nak belajar 5 perkataan, maksud 5 perkataan dalam Quran dan 6 bulan setengah kita konsisten, insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih baca Quran, lebih menghayati. So, manusia apa maksud dia? An-Nas. So, perasan tak tadi ada buffer? So, untuk sesi belajar ni, kita kena complete sampai habis. Allazi waswisu fi suduri. Suduri apa maksud dia apa? Jom kita tanya. Saya tengah monitor komen dekat TikTok ni. Suduri maksud dia apa? Dada, betul. Tanya. Marni Talib. Teruskan. So, dada apa maksud dia? Dia tanya lagi sekali ni. Nampak tak? Sistem ni dia adalah sistem yang berulang. So, kita tekan sini. Right. Okay. Min. Tadi dalam slide tadi saya dah terangkan. Min. Min apa? Min apa? Tadi dalam slide tadi ada 4 perkataan yang saya nyatakan. Allazi, fi, min, sama. Betul. Daripada jinnati, jin. Wa apa wa? Saya tengah komen, monitor komen dekat TikTok ni. Wa apa maksud dia? Wa. Kita tengok. Dan, betul. Okay, daripada jin dan manusia. So, kita teruskan. Al-jinnati telah mencukupi. Salah ke betul? Kita tengok. Cuba kita jawab salah. Kita jawab, bagi jawapan salah lah. Al-jinnati maksud dia jin. Jawapan dia masalah lah. Kita try jawab betul. Apa yang robot solat ni akan buat? Kita tekan sini. Tadi kita tekan sini. Nampak tak kat situ? Jin. Alright. So, dan. Wa. Maksud dia apa dan? So, kita kalau kita tak dengar, kita boleh dengar jawapan An-nasi wa yastawuna bi'sa. Untuk yang ada kekurangan ataupun belum mahir nak membaca apa semua ni, dia boleh gunakan audio. Ni saya kata sistem ni dia VAK, visual, ada tadi kinesthetic, dia ada dua-dua. So kelebihan ada, gunakan je insya-Allah. Kan? So dan bila kita sampai di ujung, kan? So kita akan tengok dekat sini. Cari padanan yang sesuai. So kita kena matching kan. Jin maksud dia apa? Al-jinnati. Wa. Kalau contoh kita salah padankan. Kita padankan dengan An-Nas. Dia akan merah. So wa maksud dia dan. An-Nas maksud dia manusia. Nampak tak? Teruskan. So katakanlah. Qul suduri dada. Nampak? So untuk 5 perkataan yang kita belajar ni semua. Sidang penonton semua. Kan? Tahniah. Kita dah belajar 5 perkataan. Yang mana perkataan dalam yang kita belajar ni tadi, 5 tadi, bilangan dalam Quran adalah 10,140. Dan kita belajar tadi dalam masa 3 minit 32 saat je. Bayangkan. So kita teruskan. Alright. So kita kena masukkan nama kita lah. So nanti anda kena masukkan nama semua, kena create profile. Alright. So bila An-Nas ni dah selesai,
So kita try pergi dekat Al-Falaq pula. Kan? Malam ni kita buat 8. So kita nak tengok impact dia. Bila jadi ke Al-Falaq, apa next yang kita kena buat? Okay, so kita pergi dekat Al-Falaq pula. So, kita takkan boleh pergi dekat surah yang berikutnya bila sebelum tu tak selesai lagi. Contoh kita nak buka Al-Ikhlas. Dia akan keluar. Lengkapkan pelajaran sebelumnya. So mana kata kita kena lengkapkan Al-Falaq. Alright? So, kita pergi kepada Al-Falaq. Dan kadang-kadang Robot Soleh ni, dia akan bagi tahu ayat-ayat dalam Quran ni yang memang match dengan diri kita pada saat tu, Tok Gi. Contoh dia kata apa kat sini? Daripada surah Al-Talaq ayat ketiga ni. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ni ayat Tok Gi tadi. Mana kata? Robot Soleh ni kadang-kadang Tok Gi. Bila kita buka tu Tok Gi, bila kita nak mula belajar tu, apa kesukaran yang kita hadap pada saat tu, dia seolah-olah orang kata apa memang match dengan diri kita. Kita kata dahsyat lah benda ni. So, kita belajar yang kedua pula. A'udzu. A'udzu. Tadi kita belajar tak belajar a'udzu ni. Ni kita belajar lagi. Rabbi. Rabbi. Syarri. Syarri. So, a'udzu Rabbi syarri. Aku berlindung Rabb dan syarri, kejahatan. Okey, kita tengah mula. Okey. Pilih maksud perkataan yang betul. Okey. Tadi kita dah belajar dah qul. Maksud dia apa qul? Qul maksud dia apa? Tadi kita dah belajar dah tadi qul. Qul siapa? Saya tengah monitor komen dekat TikTok ni. Qul katakanlah, betul. Tanya Suri. Qul katakanlah. A'udzu apa? A'udzu. A'udzu apa? Tadi baru kita kata robot tadi baru begitu. A'udzu. Saya tengah monitor komen dekat TikTok ni Tok Gi. Aku berlindung, betul. Kan? Rabbi. Rabbi apa? Rabbi. Rabb, betul. So, teruskan. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb yang menguasai subuh. Alright, kita teruskan. Aku berlindung. Maksud dia apa? Ayyuha. A'udzu. So kat sini kita tekan. A'udzu. Rabb. Tekan. Kalau kita jawab salah, dia akan keluar kat sini. Nampak tak? Min. Min tadi apa benda? Daripada syari. Syari apa? Syari maksud dia apa? Kejahatan, betul. Alright, kita teruskan. Syari bahkan, salah ke betul? Jawapan dia apa? Salah ke betul? Syari bahkan, salah ke betul? Salah, betul. Okay, teruskan. Rabbi, perempuan-perempuan, salah ke betul? Kita buat, kita tengok. Kita nak tengok siapa dia. Betul. Salah jawapan tu. Alright. Syari. Syari maksud dia apa? Dia membacakan kami mengeluarkan kejahatan janji. Jom malam ni ramai-ramai kita belajar bahasa Quran ni. Ini satu orang kata apa Tok Ki, yang kita nak satu aura, satu fenomena yang seluruh rakyat Malaysia memahami Al-Quran bersama-sama. Ni kata dahsyat ni. Syari maksud apa? Kejahatan. Jom kita sama-sama. Kita nak absorb kelebihan Quran ni. So kita kena belajar. A'udzu diwahyukan. Salah ke betul? Kan? Salah, betul. Okey. Alright. Nampak tak? Robot tu dah gembira dah. Okay, teruskan lagi. Kita tak habis lagi buffer dia. A'udzu. A'udzu maksud apa? Aku berlindung. Okay, teruskan. Alright. Rabbi, meskipun Rabb, pergilah kamu di antara. Ni apa jawapan dia? Rabbi maksud dia apa? Saya tengah monitor komen dekat TikTok ni. Aku berlindung. Salah. Rabbi maksud dia apa? Rabb, betul. Okay. Alright. So, syari keluarga. Salah. Jom kita belajar sama-sama. Rabbi, Rabb. Okay. Penting. Syari, kejahatan, luas, pohon, sungguh dia. Ni yang mana? Syari apa maksud dia? Kejahatan. Kejahatan, luas, pohon, sungguh dia. Kejahatan, betul. Semua ni. Nampak tak? Robot tu dah pakai spek hitam lah Tok Ki. Alright. Teruskan. A'udzu, keredaan. Salah ke betul? Salah. Inilah dia. Memang kita kena buat program belajar Quran ni setiap minggu lah Tok Ki. Setiap minggu kita konsisten. Kita buat live belajar Quran dengan ramai. Aku berlindung, a'udzu. Teruskan, semak lagi. A'udzu, aku berlindung. Okey, teruskan. Alright. So yang ni kita kena padankan. A'udzu, aku berlindung. Syari, kejahatan. Rabbi, Rabb. Teruskan. Alright. So syabas, kita dah belajar 3 perkataan baru. So makna kata kat sini, robot ni dia bagi tahu kat kita,
kita dah belajar 10.44% Quran Tok Ki. Malam ni saja Tok Ki, dalam masa beberapa minit kita bersiaran ni, kita dah belajar 10.44% daripada Quran. Alright. Nah, dalam sistem ni dia ada XP Tok Ki untuk ranking. Nampak tak? Dia ada ranking ni. So mana kata kita kena kejar kan. So, siapa yang duduk dekat top 10, dia akan ni. Dia akan kata apa? Dia akan duduk dekat liga kat sini lah. Alright. Okay. So, kita tak nak teruskan. Kita akan pergi dekat button yang kedua iaitu practice. Nampak tak button yang atas ni? Nampak tak button star yang ada nombor 8 ni? Dekat sini. So, kita tekan button ni. Ini adalah button practice. So, misi kita adalah untuk kita belajar dan kita ingat. So, bila untuk kita ingat, wajib untuk kita praktis. Sebab tu Robot Soleh dia bagi tahu apa? Praktis akan tingkatkan daya ingatan dan penguasaan perkataan anda. Dekat situ. So, kita tekan praktis. So, kita punya misi dia, kita Tok Ki, kita nak yang mana perkataan baru ni, kita nak jadikan dia semua mahir. So, mana kata praktis ni, kalau nak jadi mahir, mungkin dia sekali terus mahir. Ataupun berkali-kali kena buat. Alright, so kita praktis terus. So, praktis ni dia tak macam tadi Tok Ki. Ataupun yang lain-lain. Praktis ni, dia ada masa dia. Dia akan bagi kita masa 60 saat. 60 saat yang mana kita kena jawab selaju mungkin. So, bila kita jawab lambat, sistem ni dia tengah tahu sebenarnya kita ni tengah cuba-cuba nak tembak ataupun tengah-tengah cuba nak goreng. So, mana kata kita kena jawab je, laju je. Alright? So, kita tengah mula. Okey, 60 saat bermula. Jom. Jin maksud dia apa? Suduri maksud dia apa? Rob maksud dia apa? Dan maksud dia apa? Wah. Syari, mereka berbicara. Salah ke betul? Salah. An-nas maksud dia apa? Sangkakala bahawa sesungguhnya manusia. Qul, katakanlah. Salah ke betul? A'udzu, mereka serupa. Salah ke betul? Salah. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, apa dia kau tamut? Neraka jahim, mereka bermain, aku berlindung. Kan? Al-jinnati, maka apakah tidak? Salah. Kan? Jin, maksudnya. So, bila kita praktis, kita akan lebih mahir benda ni. Maknanya dia tak boleh buat sekali je. Kan? So, manusia. A'udzu, aku berlindung. Tu kat situ. So, ada masa lagi. Ada sekarang ni kita dah 15 betul. Ada masa 7 saat lagi. An-nas, manusia. Manusia apa? A'udzu, berlindung. A'udzu, lah, tak sempat. So, makna kata kat sini, 18 soalan betul. 18 soalan yang diberi, 18 betul. So, kita try beat masa kita. Kita try buat. Saya paling laju, saya pernah buat 37 soalan, 37 betul. Kita try beat. So, bila kita kerap praktis, yang akan meningkatnya adalah masa kita punya ni, orang kata apa? Liga kita ni akan meningkat. Nampak tak? So, bila kita duduk dekat 10 ke atas ni Tok Ki, kita akan masuk pada liga kedua. Dia ada timer dia. So, kita kena compete dekat sini lah. Alright. So, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sistem hafal. Okay. So, kalau kita tengok tadi Tok Ki, sebenarnya bila daripada kemajuan kita tadi, yang mahir ada 3, yang bagus ada 5. So, syarat dia sebenarnya sepatutnya kita kena jadikan semua ni mahir. So, tuan-tuan, perempuan yang semua tengah tengok live ni, pastikan anda praktis berulang kali sampai semua jadi hijau. So, bila semua dah jadi hijau, kita pergi step yang ketiga, iaitu hafal. Hafal ni, kita tekan button ni. Kita tekan button yang bawah sekali ni, ada button hafal, kita tekan ni. Hafal. Kan? So, di sini, robot akan tanya kita tanpa jawapan. Okey. So, syari, maksud dia apa? Saya nak tanya dulu. Kita tak ada jawapan ni. Syari, maksud dia apa? So, kita dekat ruangan komen, dekat TikTok. Saya tak monitor kat Facebook, saya monitor kat TikTok. Syari, maksud dia apa? Kejahatan. Betul. Robbi. Robbi. Maksud dia apa? Robbi. Siapa boleh jawab? Robbi. Maksud dia apa? Betul. A'udzu. A'udzu. Maksud dia apa? Kita nak test ni. Siapa yang kita dah belajar 8 ni? A'udzu maksud dia apa? Aku berlindung. Padu Marni Talib. Okey, aku berlindung. Okey, contoh kita jawab.
Auzu, kita jawab Israel. Contoh jawapan salah. Kita kena jujur dengan robot ni. Nampak tak? Tadi kita dah praktis benda ni sampai jadi hijau. So bila kita jawab salah, kita kena tekan saya tak ingat. Bila kita tekan saya tak ingat, automatik hijau ni dia jadi biru balik tu. Nampak? So kita kena jujur lah. Mana kata nanti dekat performance tu dia akan drop balik. Alright. Wa. Okay, wa maksud dia apa? Kan? Wa maksud dia apa? Dan. Betul. Okay. Suduri. Suduri maksud dia apa? Dada-dada, betul. Power lah semua. An-nasi. An-nasi maksud dia apa? Kita boleh belajar menyebut juga bersama-sama dengan Quran ni. An-nasi maksud dia apa? Manusia, power. Qul. Kita pada malam ni. Qul maksud dia apa? Qul. Qul maksud dia apa? Manusia, katakanlah. Al-jinnati. Al-jinnati maksud dia apa? Last word. Al-jinnati. Kita tengok. Jin, power. Alright. So, alhamdulillah. So, kita dah complete dah belajar 8 perkataan. So, kita teruskan sampai bawah. So, itulah dia 3 elemen. So, orang tanya saya, berapa harga nak kena bayar ni, Toki? Untuk yang percuma, dia ada 2 versi, Toki. Versi yang percuma, kita boleh belajar sampai 31 perkataan. Makna kata sesiapa yang klik link PPIM malam ni, kan? So, dia boleh belajar sampai 31 perkataan. Bila kita dah rasa seronok, berapa yang nak kena bayar? Harga asal dia adalah RM399. Cuma yang beli direct daripada PPIM, cuma perlu bayar sekali seumur hidup RM299 sahaja seumur hidup. Dahsyat tu, Ki. Itulah harga dia. Sangat-sangat murah. Yang mana belajarlah. Belajarlah orang kata apa? Untuk kita memahami 80% Quran. Selain daripada kosakata kita boleh belajar bahasa pengganti Quran, kita juga boleh belajar nahu dekat sini. Sebab tu saya kata, nak rasa kelazatan dia, kan? Kita subscribe lah yang full version, insyaAllah. Pastikan link yang betul. So mana kata, lain, pastikan ada create profile ni, bawah dia ada banyak button ni, explore, ada profile, ada liga apa semua. So kita kena buat akaun baru lah. So kita kalau belum ada akaun, kita buat akaun baru. So di sinilah kita akan masukkan kita punya nama, contohlah nama Siti. Lepas tu teruskan boleh masukkan nombor telefon ataupun gunakan email apa semua. Lepas tu createkan password. Alright. So untuk subscribe, pastikan dekat sini ada link lama PPIM apa semua ni. Kan? So makna kata terus dia naik taraf. Nampak ni? 299 sahaja. Alright. So itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada kata apa? Cikgu Izham, insyaAllah. Cikgu melihat ini merupakan satu peluang untuk kita kita belajar mengetahui makna-makna di dalam Al-Quran dengan cara yang santai dan mudah dan sangat menarik sangat menarik. Semua orang boleh belajar. Kadang-kadang kita anggap benda ni macam kartun pun ada kan, macam main-main pun ada, tapi sebenarnya dia sangat serius. Dia sangat-sangat melatih tubi pemikiran kita, kebijaksanaan kita, nilai penghafalan kita, dan dia bagi kita markah dan dia ada rekod lagi tentang pencapaian kita. Cikgu rasa ni merupakan satu peluang yang julung-julung kali, dan ada dah yang klik link tu dan nak mencuba kita punya aplikasi yang canggih ni. Jadi kita kira kita menggesa semualah yang melihat pada malam ini, menonton pada malam ini, untuk sama-sama kita mencuba kita klik link yang diberikan dalam ruang komen tu, insyaAllah. Kalau nak beli terus, sebab 299 untuk seumur hidup berapalah sangat ya, seumur hidup 299, masya-Allah. Tak tahu nak cakap lah, dia sebenarnya bukan, kita tidak boleh samakan dengan nilai dia ya. Nilai dia tu berganda-ganda hingga tidak terkira. 299 ni adalah merupakan komitmen untuk kita membayar untuk mendapatkan ilmu dan belajar daripada sistem aplikasi ini, dan kita juga untuk sama-sama membantu dan terus menyokong development apps yang sebegini canggih. Tok Ki, sedikit seruan kepada semua orang-orang di luar sana. Silakan Tok Ki. Tok Ki rasa apa yang dibuat oleh tim Quran ini perlu disambut untuk
memberi pengisian kepada diri kita, ya. Kita boleh cuba dan Tok Ki rasa untuk harga yang begini murah, kalau kita tak ambil tu pun sebenarnya dah berdosa. Jadi Tok Ki buat fatwa, ini fatwa PPIM. Jadi saya rasa semua kena ambil kesempatan dan cuba dan lakukanlah, ya. Kerana kita insya-Allah niat kita tu telah menyebabkan kita mungkin kalau tak dapat lagi pun, maknanya dengan niat dan buat sesuatu untuk permulaan, insya-Allah kita mendapat keberkatannya. Kita buatlah yang sebaik mungkin ke arah kita usaha kita memahami Al-Quran, asas Al-Quran, asas bahasa itu sendiri, ya. Jadi saya rasa tak ada sebab kalau ini 299 tu maknanya bukan untuk setahun, untuk sampai bila-bila. Jadi teruskanlah semua, Tok Ki cabar kawan-kawan di luar sana, cubalah. Kena cuba. Kalau tak cuba, yalah, kita nak kata berdosa pun Tok Ki rasa memang patut sangat. Pasal orang nak buat ni, kalau kita nak belajar di luar saja, nak pergi saja ke tempat mana-mana nak belajar pun bukan mudah. Jadi saya rasa ini merupakan langkah perlu oleh semua kita untuk membela hak dan maruah kita. Terima kasih Cikgu. Cikgu juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share link ni, kemudian dah ada bagi gift pun kat TikTok. Itu dia menunjukkan betapa mereka sangat menghargai live pada malam ini. Dan Pak Gurazi, ada penambahan lagi, silakan. Okey, Alhamdulillah. So, saya nak ucapkan terima kasih juga. Dan untuk maklumat, saya lupa nak beritahu. Untuk para sidang penonton yang masih lagi ada mak, masih lagi ada ayah, kan? Anda juga boleh hadiahkan tin Quran ni kepada mereka. Sebab salah satu fakta, kan, penggunaan tin Quran di kalangan warga emas boleh mengelakkan risiko penyakit janyuk, cikgu. Kan? Sebab dia menggunakan otak, kata apa? Menggunakan kekuatan minda untuk mengingat apa semua ni, mana kata, dan lebih-lebih lagi Quran, kan? So, siapa yang kata apa, ada mak, ada ayah yang untuk kata apa, bonding masa lapang, kan? Contohlah mak tak kerti nak tekan, boleh linkkan dekat TV, belajar sama-sama, kan? So ini untuk orang-orang yang memang ada mak, ada ayah, kan? So gunakan tin Quran ni, manfaatkan tin Quran ni, duduk depan TV sama-sama dengan mak ayah. Yalah, kita dah sibuk apa semua ni, kan? So jadikan tin Quran ni adalah satu aktiviti keluarga. Satu aktiviti keluarga, ayah ada akaun sendiri, mak ada akaun sendiri, kita ada akaun sendiri, anak-anak pun ada akaun sendiri. So jadikan satu aktiviti keluarga yang mana mereka boleh belajar bersama-sama. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita memerlukan sekurang-kurangnya sokongan daripada anda semua yang mana nak meniaga, nak sebarkan tin Quran ni bersama-sama dengan tin Quran ni. Ayo kita bergabung bersama-sama dengan PPIM, sama-sama dengan tin Quran. Pasal Tok Ki cakap tadi, kan? Kekuatan kita diperlukan. Kekuatan diperlukan untuk kita sampaikan. Kalau tunggu tin Quran saja ataupun PPM saja pun tak cukup, betul tak Tok Ki? So siapa yang nak kata apa bersama-sama dengan tin Quran, bersama-sama dengan PPM untuk sebarkan tin Quran ni, dan pada masa yang sama kita nak power up balik ekonomi keluarga kita, kan? Dengan peluang perniagaan bersama-sama dengan tin Quran ni, kan? Di segi bonus dan insentif yang disediakan sangat-sangat menarik, alhamdulillah. Boleh kontak balik PPM, ada di ruangan chatting tu, di ruangan komen tu boleh kontak balik. So saya seru pada semua rakyat Malaysia, ini adalah satu kerjasama yang pada saya, bila Tok Ki say yes, seluruh rakyat Malaysia wajib menyambut, kan? Orang kata apa, seruan perjuangan ni. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kita berbalik pada soal kefahaman Quran, kita berbalik dengan soal ekonomi kita. So inilah dia satu jalan yang mana kita boleh declare. Bila kita tak ada besok, kita dah tahu dah. At least kita boleh relate balik dengan kata apa, sabda Nabi SAW kata apa? Sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. So kalau untuk orang macam saya, disebabkan tin Quran ni lah saya boleh apply hadis Nabi tu. Kalau tak ada tin Quran, Masya Allah, macam mana saya nak mengajar, kan? So kata, inilah satu jalan yang mana pada masa sama kita sebarkan tin Quran, kita sebarkan untuk orang faham Quran, dan pada masa yang sama kita power up balik ekonomi orang Islam kita. So ini satu jihad, satu perjuangan.
Ayo seluruh rakyat Malaysia, kita bergabung tenaga untuk pastikan misi 23 juta orang Islam di Malaysia faham Quran. Sama-sama kita realisasikan. Saya serahkan balik pada Cikgu Sam. Masya Allah, Masya Allah. Artinya dua misi besar kita ya. Pertama adalah untuk supaya rakyat Malaysia terutamanya kita faham makna-makna dalam Al-Quran, dan yang kedua untuk pengukuhan ekonomi yang kita lihat hari ini umat Islam nazak dua benda tu. Pertama nazak dari segi sakit yang mental, sakit otak, sakit pemikiran, stres dan anxiety yang begitu meninggi. Mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran ini, sungguhnya Al-Quran itu mukjizat, dia adalah penawar, dia adalah penawar zahir dan batin untuk kita. Dan Masya Allah, dengan plan yang diadakan ini juga boleh mendatangkan, meningkatkan pendapatan isi rumah kita seandainya kita ingin juga bersama-sama dengan tim Quran ini untuk sama-sama kita. Tok Ki, ada apa-apa lagi Tok Ki? Apa, Alhamdulillah kita teruskan. Tok Ki nak cabar semua yang melihat siaran ini supaya mengambil langkah positif untuk memulakan usaha kita untuk menguasai bahasa yang kita hari-hari kita duk sebut. Masya Allah, Masya Allah. Inilah yang dikatakan kaya dunia, kaya akhirat. Bersama tim Quran insya-Allah, sama PPIM, dan siapa yang klik link dan mendapat link daripada tim Quran, daripada PPIM punya link ini, insya-Allah kita akan ambilkan nombor anda sekalian. Kita akan ada data anda dalam database kita, dan kita akan bagi special invitation untuk Zoom bersama anda, bersama Tok Ki, untuk close meeting hanya pada mereka-mereka yang mengambil link daripada link kita, insya-Allah, untuk kita teruskan perjuangan ini, teruskan jihad ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih Encik Fakhrul Razi. Terima kasih tim Quran. Terima kasih kepada seluruh mereka-mereka sentiasa memberi sokongan, support yang tidak berbelah bagi kepada persatuan dan seluruh perjalanan yang persatuan buat. InsyaAllah ada nombor 013-611-6666. Cikgu ulang ya. 013-611-6666. Sebenarnya 6,666 perkataan Al-Quran. 013-616-6666. Boleh tengok di ruangan komen. Dan insyaAllah boleh klik dekat situ untuk mereka yang ada pertanyaan lain, terutama mereka yang ingin juga membina ekonomi, ingin juga memahami lebih lanjut berkenaan dengan tim Quran ini. InsyaAllah kita sama-sama meraihkan anda sekalian. Sekian. Cikgu, saya nak tambah sikit. Cikgu, saya nak tambah sikit. Cikgu. So di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan pada seluruh rakyat Malaysia. And so kita ambil satu semangat kemerdekaan pahlawan-pahlawan kita, dan mana dah merdekakan dah. So tugas kita pada malam ni, kita merdekakan poket kita, kita merdekakan ekonomi kita, kita merdekakan jiwa kita, dekatkan dengan Quran. So selamat Hari Merdeka semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak pada Tok Ki dan terima kasih banyak pada PPIM. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka jiwa, merdeka raga, merdeka juga minda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih.